La yadurruhum man nawa'ahum. Sentiasa pada umatku ini akan ada kelompok yang zahir dalam kebenaran. Tiada siapa yang boleh mengalahkan mereka sehingga tiba hari kiamat nanti. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad kecuali kafah untuk semua orang, yakni sepanjang zaman. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah. Dan dengan demikian pembaharuan kepada agama ini daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sentiasa ada. Hanya sebelum baginda Rasulullah pembaharuan agama itu di tangan para nabi. Adapun pembaharuan agama setelah zaman Nabi Muhammad di tangan para ulama yang setiap 100 tahun Allah akan melantik, akan memilih sebahagian daripada hambanya untuk memperbaharui agama ini. Maksudnya memperbaharui adalah mengembalikan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikelirukan pada satu zaman, dan juga mafhum daripada at-tajdid, pembaharuan, pendekatan yang digunakan oleh mereka para ulama berkesesuaian dengan zaman di mana ulama itu hidup di zaman tersebut. Dan dalam hal ini pembaharuan agama sentiasa akan ada pada setiap 100 tahun. Di sini menjadi perbezaan ulama. Kalau nabi itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nabi dilantik jadi nabi atau dijadikan sebagai rasul. Kalau di zaman baginda, setelah zaman baginda Rasulullah, pembaharu kepada agama ini ada kalanya bersifat individu, ada kalanya bersifat kelompok. Yakni individu maknanya ulama, atau bersifat kelompok gabungan sekian ramai ulama yang memperbaharui agama ini. Intinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga agamanya di setiap zaman, baik dengan diutusnya para nabi atau dipilihnya para aulia, para ulama, untuk menjaga keotentikan atau keaslian dan kemurnian agama ini daripada dikelirukan. Berarti apa? Setiap zaman ini mesti ada orang yang ingin mengelirukan agama, dan setiap zaman Allah pasti akan hantarkan orang yang meluruskan agama atau menunjukkan kebenaran agama yang dikelirukan. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum. Sentiasa pada umatku ini akan ada kelompok yang zahir dalam kebenaran. Tiada siapa yang boleh mengalahkan mereka sehingga tiba hari kiamat nanti. Yakni sampai datang Al-Mahdi. Sentiasa pada setiap zaman ada yang menjaga kemurnian agama sampai datangnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa. Setelah itu, setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Imam Mahdi wafat, barulah akan bertukar agama ini, akan hilang daripada muka bumi ini, sehingga dikatakan Al-Quran akan hilang tulisannya walaupun kitabnya ada. Bahkan bukan hilang daripada tulisan, hilang daripada ingatan orang. Sehingga orang buka Quran, dulu ada tulisan kat sini, dah tak ada. Dia baca Al-Quran yang biasa hafal surat Fatihah, baca satu muka surat atau satu muka ayat pertama dah lupa ayat kedua. Yakni akan diangkat, diangkat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, tidak berlaku hari kiamat kecuali di atas muka bumi ini tiada yang menyebut Allah, Allah. Yakni bila hari kiamat akan berlaku, bila di atas muka bumi tiada yang menyebut Allah, Allah. Faham belum? Artinya apa? Orang beriman semuanya akan dimatikan. Yang akan hidup di atas muka bumi ini yang tak beriman, kuffar, fujjar, yang tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka akan berlaku hari kiamat, dan mereka orang yang paling teruk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.